Oke, salam dan salam sejahtera. Dan saya nak mengulas berkenaan dengan isu saman yang dikeluarkan oleh bekas pegawai Anwar, iaitu Fahas Wafa Salvador terhadap Wan Ahmad Faizal sebanyak RM10 juta. Dalam kenyataan media yang keluar hari ini, Fahas Wafa Salvador menuntut ganti rugi sebanyak RM10 juta daripada anggota Parlimen Machang, iaitu Wan Ahmad Faizal, Wan Ahmad Kamal. Fahas membuat tuntutan ini setelah susulan dakwaan dia terlibat menawarkan rasuah dan mengugut beberapa anggota parlimen supaya menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Di sini juga Fahas yang juga bekas setiausaha politik Anwar memfailkan writ saman itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurutnya, penyataan tuntutan Fahas didakwa Faizal membuat kenyataan fitnah itu dalam sidang media di bangunan Parlimen Kuala Lumpur pada 14 November yang lalu. Fahas juga kalau saya lihat telah pun sebelum ini pernah membuat satu laporan polis dan memfailkan tuntutan saman fitnah terhadap Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia, iaitu Wan Ahmad Faizal. Yang mana di sini Fahas juga pernah menjadi bekas pengurusi Parti Keadilan Rakyat di Perak. Dan tindakan ini diambil susulan tuduhan Wan Ahmad Faizal kononnya beliau adalah dua individu yang bertanggungjawab menarik sokongan beberapa wakil rakyat pembangkang kepada Datuk Seri Ibrahim melalui sogokan. Saya melihat semakin gairah kebelakangan ini pihak pembangkang tidak memainkan peranan sebagai check and balance dalam kerajaan. Kalau kita lihat pembangkang di parlimen, mereka menggunakan parlimen itu yang ada imuniti, ada kekebalan untuk mereka menabuh fitnah, untuk mereka membuat propaganda agar dilihat oleh rakyat mereka duduk di dalam keadaan yang betul. Jadi sekarang ini mereka gunakan parlimen bukan di luar parlimen untuk mereka membuat tuduhan. Perkara yang saya sedih contoh, kita ada pimpinan muda yang kita harap menjadi pembangkang yang baik, tetapi hari-hari membuat fitnah dan mereka terjebak dengan genjala-genjala yang melibatkan rasuah dan penyelewengan. Apa yang kita lihat contoh perkara 48 perlembagaan yang mungkin mereka ini lupa. Kalau contoh mereka ini disaman dan akhirnya mereka kalah, mereka akan dibuang sebagai ahli parlimen. Ini yang mereka lupa. Kita harus ingat perkara 48 perlembagaan telah berlaku pada beberapa individu dalam Parti Keadilan Rakyat itu sendiri. Sebagai contoh, Rafizi Ramli pernah dibuang sebagai ahli parlimen. Begitu juga kalau kita tengok Tin Chua. Jadi hari ini perkara yang sama dibuat oleh pemimpin pembangkang yang mana mereka membuat fitnah, dan kalau mereka disaman, kalau kita lihat perkara 48 perlembagaan dia menyebut di sini dengan jelas bahawa perkara 48 kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Banyak perkara yang disebut di sini, tetapi antaranya adalah 3 ni yang amat penting. Dia adalah telah didapati atau diisytiharkan tidak sempurna akal, atau dia seorang yang bankrupt sebelum lepas, atau dia memegang sesuatu jawatan berpendapatan. Jadi maksudnya di sini kalau disaman 10 juta dan akhirnya diisytiharkan muflis, dia juga tidak boleh menjadi ahli parlimen. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam kurungan D, setelah dinamakan atau pemilihan di mana-mana majlis parlimen atau Dewan Undangan Negeri, atau setelah bertindak sebagai ejen pilihan raya bagi seseorang yang dinamakan demikian, dia tidak menyerahkan apa-apa penyata pemilihan pilihan raya. Perkara I, dia telah disabitkan atau kesalahan oleh sesuatu mahkamah di persekutuan atau sebelum Ahli Malaysia di wilayah dan termasuk di dalam negeri Sabah dan Sarawak dan Singapura, itu dulu Singapura, dan dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang daripada 1 tahun atau denda tidak kurang daripada RM2,000. Ini kalau dia kena 10 juta ditolak-tolak pun, kalau kalah contohnya ambil 5 juta, tetap dia tidak boleh menjadi ahli parlimen. Begitu juga Siti Mastura. Begitu juga mereka yang disabitkan bersalah, contohnya Syed Saddiq, ataupun kalau kita tengok sekarang ni Wan Saiful. Jadi perkara-perkara ini ramai di kalangan ahli-ahli parlimen pembangkang yang merasakan bahawa mereka membuat fitnah dan akhirnya mereka akan terjerat dengan perkara 48 perlembagaan ini dan akhirnya mereka akan dibuang. Jadi kalau kita tengok
tidak perlu pun kerajaan yang ada hari ini menggunakan orang seperti Fahas ya untuk menarik sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia sudah pun ada sokongannya iaitu 148. Dan kita tahu Sen Saddiq telah pun menyokong ataupun keluar daripada komponen kerajaan, masih ada lagi 147. Jadi buat apa Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai tergila-gila nak mencari orang untuk nak menyokong beliau sebagai Perdana Menteri? Jadi kamu membuat fitnah seperti ini, yang mana kamu tak tahu hujung pangkalnya, dan dia tidak pernah juga membuat laporan polis. Ni Wan Ahmad Faizal cakap di luar parlimen, tidak buat laporan polis, tidak buat laporan SPRM. Dan akhirnya disaman oleh Fahas berkenaan dengan isu ini sebanyak 10 juta. Begitu juga kita tengok selepas ini, tidak perlu juga Datuk Seri Ibrahim nak mencari jumlah 2/3 majoriti. Kerana kalau kita tengok, Tan Sri Media Yassin pun berdepan dengan kes mahkamah, dan beberapa pemimpin mereka lain lagi. Mana-mana yang berdepan dengan kes mahkamah, mana-mana yang disaman, maka mereka-mereka ini bakal menerima nasib dengan perkara 48 perlembagaan yang di sini menuntut itu yang saya cakap tadi. Mereka akan diisytiharkan muflis. Mereka telah pun didenda tidak melebihi daripada 2,000. Mereka juga mungkin dipenjara tidak kurang daripada 1 tahun. Maka perkara ini, dan orang yang terlibat sama juga Sanusi, kerana di sini juga dia menyatakan Dewan Undangan ataupun Negeri. Jadi Sanusi pun kalau dia disabitkan bersalah atas isu penghinaan dia kepada Sultan Selangor, pun akan hilang kelayakan dia sebagai seorang adun dan juga sebagai Menteri Besar. Jadi jangan mereka bermain dengan fitnah. Jadi walaon di luar sana, lihat pemimpin kamu sekarang ni. Ni mereka dah nak kena saman bukan sedikit. Saya tak tahu Siti Mastura berapa, Wan Ahmad Saiful, sudah pun kita tengok kes mahkamah dia yang membabitkan duit daripada syarikat yang ambil projek dengan jana wibawa, masuk duit ke dalam akaun syarikat Wan Saiful yang membabitkan hampir 7 juta. Perkara-perkara ini apabila mereka didakwa, dan contohnya Sen Saddiq juga, dan didapati bersalah, akhirnya boleh menyebabkan mereka juga dikenakan hukuman sebat. Kerana apa? Kerana umur mereka bawah daripada 50. Jadi apa yang saya lihat di sini, kalau betul Wan Ahmad Faizal nak kena saman dan akhirnya dia kalah, ini perkara bukan menguntungkan pihak pembangkang, tetapi merugikan kerjaya politiknya sendiri, dan juga pada saya merugikan pakatan yang ada, iaitu Perikatan Nasional itu, kerana hilang lagi satu ahli parlimen. So ini masalah yang mereka cuba buat sendiri hari ini. Tapi ya, baguslah, biar rakyat luar sana tengok. Bukan sedikit 10 juta. Mungkin Wan Ahmad Faizal lepas ni bolehlah cetak duit banyak-banyak untuk bayar saman kepada Fahas. Dia pakar cetak duit. Masalah ekonomi ini, kalau patut-patutnya Wan Ahmad Faizal bantu kerajaan yang ada. Dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan langsung tidak mencerminkan dia seorang anak muda yang berada di barisan politik sebagai pembangkang yang buat check and balance. Malah kenyataan-kenyataan dia yang dia keluarkan semua bermain dengan satu perkara yang pada saya tidak menguntungkan negara. Kawasan parlimen dia pun dia tak jaga. Asyik sibuk dengan masalah-masalah di Kuala Lumpur, sibuk dengan masalah negeri lain. Inikah pemimpin muda yang sepatutnya jaga kawasan dia tetapi sibuk dengan hal orang lain? So saya nak ulas panjang-panjang isu Wan Ahmad Faizal ni. Nasib kau lah Wan Ahmad Faizal, nak kena saman 10 juta. Bukan nak kena, dah kena saman 10 juta. Pandai-pandai lah kau cari peguam yang bagus-bagus untuk lawan Fahas ni. Jadi jangan pula minta maaf nak settle dekat luar mahkamah. Secara Fahas boleh maafkan, tetapi saman diteruskan. Bagi pengajaran kepada puak-puak ini, kerana mereka ini kerjanya 24 jam adalah membuat propaganda, bermain dengan media sosial, nak post sesuatu dalam TikTok agar mengelirukan rakyat. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.